بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه ما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Maksudnya tidak akan bergerak kaki seseorang anak Adam di hari kiamat sehingga ditanya 4 perkara. Yang pertama ditanya tentang umurnya, pada apa dia gunakan, dan tentang ilmunya, pada apa dia sampaikan, dan tentang hartanya, dari mana dia perolehi dan pada apa dia belanjakan. Dan yang terakhir ditanya tentang tubuh badannya, pada apa dia habiskan. Yang dimuliakan Puan Pengerusi Majlis, seterusnya yang berusaha Puan Pengarah, Timbalan Pengarah Akademik, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, seterusnya ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, para pensyarah dan semua staf sokongan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di akhir tahun 2023 ini kita mampu untuk bersama di Dewan dalam keadaan sihat wal afiat, dan kita mengharapkan anugerah yang sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mendatang untuk menjalankan tanggungjawab kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana Syekh Zuki kita sebut tadi, doa kepada kedua ibu bapa. Di sini kita nak sebut sehebat mana kita di pandangan manusia, pada pujian manusia, kalau kita bermasalah dengan mak ayah, nilainya tidak ke mana. Walaupun kita dipuji, walaupun kita disanjung, tetapi dengan mak ayah kita berkira sama ada rezeki tanggungjawab ataupun keuangan ataupun apa-apa sahaja, kita hanya hebat di mata dunia. Di sisi Allah kita tidak ada nilai, melainkan kita bertembung antaranya tugas dan juga tanggungjawab. Itu lain. Bila kita ada tanggungjawab yang perlu kita amanahkan, kita menerima satu jawatan yang patut kita ada, yang ni kita terima jawatan, tetapi seandainya tugas kita itu boleh ditinggalkan, sengaja kita tidak ambil kesempatan untuk berbakti, kita bukan anak yang baik. Tiada guna kita melangkah sejauh kilometer, berjalan ke pelusuk dunia, mak ayah menjadi sebutan. Ini dah cuti sekolah tapi tak balik. Kita hebat tunjukkan di Instagram, di Facebook, berjalan ke sana ke sini, tetapi gambar yang sama apabila dilihat oleh mak ayah kita, cuba bayangkan kalau itu adalah kita. Tak pernah telefon, tiba-tiba tengok gambar anak berada di Mekah. Tak pernah tanya khabar, tiba-tiba tengok gambar anak berada di Turki. Saya mengatakan ini tidak salah, tetapi dalam Islam mana yang lebih diutamakan? Antaranya apabila bertembung kehendak Allah dan kehendak kedua ibu bapa, ada kalanya kita kena mendahului kedua ibu bapa. Contohnya, nama kita naik kepada haji, boleh menunaikan haji, tetapi mak ayah kita sakit, tidak ada anak lain dan tidak ada orang untuk digajikan menjaga sepenuh masa, kita salah satunya seorang yang bertanggungjawab. Haji kita perlu ditunda, walaupun itu adalah rukun Islam, sebab haji adalah wajib tarakhi, wajib yang boleh dilambatkan. Dia berbeza.
kewajipan kepada mak ayah perlu disegerakan. Sama juga apabila mak ayah perlu kepada bakti kita. Mak ayah kata contoh sebagai contoh. Mak ayah panggil kita, kita sudah ambil air sembahyang, nak solat zuhur. Mak ayah kata panggil, mak ayah kita sakit, datang segera, aku sakit, tolong balikkan aku. Kita kata sekejap ayah, saya nak solat. Solat tak disah tetapi keadaan berdosa. Sebab solat masih panjang waktunya. Mak ayah kita perlu kita pada waktu itu. Wajib didahulukan dia habis sembahyang, ambil kembali. Inilah Islam. Walaupun sembahyang itu wajib, ada kala perlu dilewatkan sedikit tetapi masih dalam waktu. Inilah antara kewajipan kita. Apabila disebut begitu, saya ingat nak bercakap di akhir tahun. Sebab Syekh kita sebut itulah, kita sama-sama memperingati. Bukan untuk ingat tuan-tuan sekalian, saya pun begitu. Kadang-kadang kita abaikan. Kalau Terengganu tak masalah, dekat. Saya Kelantan, kita akan selalu tanya khabar. Saya kalau mak ayah telefon tak sempat akad, saya akan rasa gelisah. Tak tahu dia telefon tu mungkin saja telefon. Kita rasa bersalah. Kita kena berasa begitu, perasaan begitu. Sebab ini satu tanggungjawab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, akhir tahun sebagaimana kata-kata Arab, likulli bidayah laha nihayah wa likulli liqa' wa lahu firaq. Maksudnya setiap pertemuan sudah ada penghujungnya. Sebagaimana kita hari ini, kita ada pertemuan, sudah pasti kita akan berpisah setelah tamat. Dan setiap pertemuan akan ada perpisahan. Itulah lumrah kehidupan. Itu adalah dia panggil fitrah alam. Begitulah. Ada yang mula, pasti ada yang berakhir. Jadi umur yang kita ada ini, umur usia tidak pernah menipu kita. Contohnya saya, dulu tak berkahwin, sekarang berkahwin. Anak dulu kecil, sekarang dah besar. Bahkan anak perempuan hampir sama tinggi. Kita tak pernah menipu. Sebab usia sentiasa ada. Dulu rambut tak ubah, sekarang ni ubah. Kalau rambut saya panjang, nampak ya? Sudah nampak warna putih, macam kena cat dah. Usia tak pernah menipu, tetapi nafsu kita sentiasa menipu. Kalau saya kalau tahun depan, dah masuk esoklah tahun depan, dah masuk 49 tahun. Setahun lagi 50, separuh abad. Nafsu saya merasakan umur saya baru 30 tahun. Dulu saya perempuan saya tak tahulah. Takut rasa 20 tahun, tak tahu kan? Tapi umur kita sebenarnya 2 tahun. 2 tahun berat nana. Saya sebenarnya ni tak sihat. Saya kemarin akak barang kena ni apa namanya? Tapi kalau ustaz seorang, kalau ada ustaz 2 orang, saya excuse dah pagi ni. Saya kata doa kita tak boleh bangun pagi esok. Bangun pagi tadi, ya Allah Tuhan ya tahu. Semayang ada cacian tadi. Cacian tahu dah, diri. Diri, rokok diri, sujud diri, pakai tak turun. Lepas tu saya pun panggil diri sebentar semua boleh jalan. Nak pakai stocking, ya Allah nengu depan tangga. Nengu, ni sakit ni sebenarnya. Tapi dia berdiri tak apa lama. Nak duduk balik dia masalah. Jadi kita cuba setakat mampu. Nak sebutnya usia kita tak pernah menipu, tetapi nafsu kita. Dulu saya lihat, tak tahulah tuan-puan, masa kita sekolah umur 20-an, 17-an, tengok cikgu kita umur 50 tua rasa. Tapi saya nak saya 50 dah sekarang, rasa apa panggil pok ke aku? Kita orang lelaki ni tercabar. Pok nak beli pok. Allah, kalau panggil, kalau Kelantan dia tak apa. Kelantan potensi abang tu tinggi. Umur saya ni kan beli nasi. Ya bang, nak nasi apa bang? Sini pok semua, dia belikan pok. Dia beli nasi dia pok. Allah. Sedih rasa. Kalau ni tahu bunuh diri. Betul, kita tengok dulu masa kita umur belasan, 15, cuba tengok ayah kita 40, kita rasa tua, betul tak? Kita sekarang anak saya 6 tahun, saya rasa dengan dia boleh saing. Tak ada kek kita rasa, tapi kita dulu ayah rasa jauh tua, kena hormat. Sekarang ni bila kita berada di situasi yang sama, kita tak rasa yang kita lihat dulu itu adalah orang tua. Itulah nafsu.
Nafsu ni lah kita kena bendung. Tak katalah saya pun begitu juga. 40 ni kalau orang lelaki, minta maaf lah ramai orang puan sini. Orang lelaki bila masuk 40, topik dia bini lebih. Betul. Tak usah tipu, termasuk geng saya ustaz sama je ke? Oh siap, bila nak tambah. Ustaz lagi lah. Ha? Ustaz lagi lah. Orang kata kau jadi ustaz, kau ramai anak bini, tak tahu saya baru seorang. Jadi bukan, umur 40 ni kalau orang lelaki tak ada kerjaan lain, jumpa geruk urinium, jumpa sebentar ya. Hai, kuat lagi, tak ugut dia seorang nakut kau bini syirik. Takut kau bini nak nikah seorang lagi. Biasa orang lelaki ni kalau dengar suami puan-puan bak kahwin seorang lagi, tak usah pusing. Kalau tidak tercatat di Lauh Mahfuz, tak kahwin dia sampai mati. Kalau kata tak halal secara mana, kalau benda tu dah tertulis bahawa dia akan kahwin 2, 3, dia akan kahwin juga. Tapi soal topik dia sekadar mulut nak bercakap. Memang orang lelaki dia akan bercakap tentang perempuan. Dia tidak ada. Sebab tu orang lelaki bila dia sebut, dia akan bercakap tentang perempuan. Sehingga kan Al-Quran sebut, apabila meninggal dunia nanti masuk syurga, apa yang diberi kepada orang lelaki? Bidadari. Itu menandakan sifat lelaki memang suka kepada perempuan. Orang puan tak sebut, dia akan sebut apa? Pinggan makut. Sebab tu kalau ajak suami ke langkawi masa idaman suri, suami akan boring tengok sudu, tengok makut. Kalau kata bang kita tepi patah, tengok masalah jemuk, baru dia segar ni. Sungguh. Duk ajak 2 jam, 3 jam. Sebab tu suami kalau sekiranya nak pergi lama pasar raya KTCC ke, kalau rasa nak pergi banyak cari barang, jangan ajak suami. Kita akan bermusuhan. Suami kata lambat lagi ke? Sebab orang lelaki bila masuk, dia tengok dah pakai yang ni dan no. Orang puan dia cakap pusing-pusing, mai kau ni balik. Kau ni balik, dia tawah. Dia sifat perempuan dia begitu, dia suka berhias. Mencari berlama, orang lelaki bukan begitu. Jadi, biasa dah begitu. Jadi kita sebut di akhir tahun ini, kita kena sedar, hidup kita sebenar adalah hidup selepas mati. Hidup selepas mati. Kalau kematian kita bukan jalan ke syurga, kata ulama kita lebih hina daripada anjing dan babi. Khinzir lah bahasa lembut sikit. Khinzir tu bahasa Arab. Anjing dan babi. Sebab apa? Anjing dan babi tidak masuk neraka. Dia tak masuk neraka, melainkan kitmir. Kata anjing Ashabul Kahfi. Geger saya buat Ashabul Kahfi. Geger. Saya pun masuk soalan tanya mana sebenar, siapa Nasrani, siapa ni Ashabul Kahfi. Cuma kita dah sebut zaman dulu Ashabul Kahfi dia belum terkenal dengan Muslimin. Ashabul Kahfi tidak. Muslimin ni setelah Nabi Muhammad datang, baru kita dikenal sebagai orang Islam. Orang dulu dia juga beriman, tapi tidak ada gelaran tersebut. Iaitu kita tak nak bincang. Cuma kita nak sebut di sini, di hari akhirat, hadis yang saya baca, kaki kita tidak berganjak sehingga ditanya tentang umur kita. Umur kita ni akan ditanya. Apa yang kita gunakan? Sebab itulah kita semakin hari kita semakin dekat dengan kematian. Bukan saya seorang, kita semua. Sebab bakal kita bakal mati. Tidak ada bakal tak mati. Jadi hak tinggal semakin jauh adalah belakang. Arab kata kullu atin qarib. Setiap hari mendatang tu semakin hampir. Kita umpama gini, ni tarikh mati kita di sini. Kita lahir di sini. Kita sebenarnya semakin dekat. Kita rasa umur panjang, panjang itu yang ditinggalkan. Untuk kita menamatkan dia semakin hampir. Kehidupan kita. Bukan kita kata lepas camuh ni, pakai duk surga belaka buat kita tak di mana. Bukan macam tu. Dia tak salah. Islam ni satu konsep. Bukan kata mesti berzikir. Kalau orang tok lebah saja ngaji agama duk zikir anak bini tak jaga, itu berdosa. Sebab mencari nafkah adalah wajib. Berzikir sunat. Cari nafkah, kita bekerja harian ni bukan kita kata dunia semata-mata. Kita cari nafkah. Dengan nafkah ini kita bagi kepada anak isteri kita, maka setiap detik kita ada, kita dicatatkan pahala. Pahala kita kata, oh tak ada lah. Cuma zikir itu adalah sunat. Itu tambahan waktu-waktu yang ruang. Kalau ruang tu kita tak ambil, kita manusia yang rugi. Tapi kita bekerja, kalau kita tak kahwin, tak masalah, kita tidak ada tanggungjawab. Contohlah, tak ada tanggungjawab, sekadar kita cukup. Tapi bila kita berkahwin, contoh tambah-tambah kita lelaki, saya ni seorang lelaki,
maka tanggungjawab besar. Tanggungjawab kepada anak isteri, mak ayah dan sebagainya. Jadi kerja yang kita buat itu adalah untuk mencari rezeki. Rezeki pula rezeki yang wajib untuk bagi nafkah. Maka setiap detik kita bekerja, maka itu pahala. Bukan kata bila sebut akhirat kita tinggal dunia, tidak. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala utus kita di dunia. Kalau kita bukan untuk bekerja di dunia, melengkapi infrastruktur dunia untuk memajukan dunia, sudah pasti kita kekal di syurga. Untuk hantar ke dunia, untuk kita bangunkan dunia mengikut syariat Allah. Begitu juga nafsu. Nafsu kita ni kita akan suka kepada benda yang berhibur. Itu memang nafsu. Kita kalau suka tempat berhibur, tempat suka ria, kita akan rasa ringan. Tetapi kalau ibadat, benda tu perkara yang menyalahi nafsu. Nak ibadat, nak dengar orang mengajar, nak pergi semaya berjemaah, dia akan rasa berat. Sebab ibadat ini adalah benda yang bertentangan dengan nafsu. Sebab tu bila kita akal kita melebihi nafsu, kita lebih mulia pada malaikat. Malaikat dengan manusia yang beramal lebih manusia. Sebab malaikat dia tidak ada nafsu. Malaikat ni tidak ada nafsu. Dia hanya kalau letak bagi dunia dia berfikir lah. Takkan wujud dewan seperti ini. Pandai kata begitulah. Tapi manusia ni dia ada nafsu. Dia nak comel, dia nak bangunkan, nak bina benda ni. Sebab dia ada nafsu. Tapi kalau nafsu ini terdidik ke arah baik, dia kalahkan akal ini terdidik dengan baik, dia kalahkan nafsu dia tadi. Di sini dia lebih mulia daripada malaikat. Binatang Allah kurniakan nafsu tanpa akal. Malaikat Tuhan bagi akal tanpa nafsu. Manusia Tuhan bagi akal dan nafsu, dua. Sebab tu kita nafsu kena ada. Kita tak boleh matikan nafsu. Kalau tak ada nafsu, kita letih, tak ada lagi, tak ada semangat. Nampak benda dia. Sebab nafsu tu penting. Nafsu adalah penting. Sebab tu kata, kalau kita belajar ilmu tasawuf, marah tu penting. Cuma kita kena disiplin marah. Kalau kita tak ada perasaan marah, berat. Bini kita tarik ke orang kita pun senyum. Tuan mana dia kena biarlah. Tak kedai Tuhan. Dia tak ada marah. Dia kena ada marah. Marah yang terdidik. Marah bila isteri kita dibawa oleh orang, itu ada kesalahan. Kita kena bertindak. Ini milik aku. Kita kena sekat. Itu adalah marah yang terdidik. Kalau kata tak ada perasaan marah, kita akan tak rasa apa-apa. Orang buat apa-apa, tak kedai. Maknanya kita akan terima. Itu adalah satu salah. Jadi hidup kita ni marah pun tak salah. Kena ada marah. Dengan marah itu kita berperang, berjuang kerana kita ada perasaan kita melanggar, orang melanggar perintah Allah, kita ada rasa marah. Dengan marah itu kita nak mempertahankan agama. Tapi kalau kita rasa tak ada, biarlah, nak mana kita orang lemah, kita suka, ini adalah kita ada sesuatu perkara yang tidak baik. Itu pertama. Yang kedua, dia akan tanya tentang ilmu kita. Ilmu macam mana? Ilmu contoh kita tahu tentang sembahyang, kita tak sembahyang ni berdosa lah. Tapi kalau kita tahu tentang solat, Tuhan, kita tak buat, itu tidak berdosa. Tengok orang bercakap, belajar ilmu kalau tak beramal, berdosa. Ilmu yang tak beramal adalah ilmu yang wajib. Kalau kita belajar ilmu yang sunat, kita tak beramal, sebab tidak melakukan perkara sunat, tidak berdosa. Cuma dia tidak mendapat kelebihan. Kita belajar ilmu zikir, kita belajar ilmu tentang solat sunat, kita belajar tentang solat sunat, puasa sunat, kita tak buat. Jadi jangan takut, ini tidak berdosa. Jangan kita kata belajar tak buat berdosa, dia akan masuk neraka. Bukan, tidak. Yang sunat tidak melibatkan neraka. Tak buat yang sunat tidak. Yang kita tahu yang wajib, yang kita tak buat, itu adalah tahu ilmu wajib tapi tak buat. Ini adalah berdosa. Tahu yang sunat kita tak buat, tidak berdosa. Sebab tu orang kata, kita tahu baca Al-Quran, tak reti baca Quran, di akhirat akan diazab. Quran ini, belajar Quran adalah fardu kifayah. Yang wajib adalah Al-Fatihah satu sahaja. Bukan saya kata orang lain tak payah mengajar, tak payah belajar, bukan. Beramal dengan ilmu Quran adalah wajib. Cuma kita nak bercakap, apabila kita bercakap, jangan keterlaluan. Yang Tuhan kata tak berdosa, kita kata berdosa, itu salah. Orang yang tak boleh baca Al-Quran, tapi Al-Fatihah dia boleh, sebab Al-Fatihah itu wajib. Sebab ini adalah rukun dalam solat. Jangan kita kata, kita baca Quran sampai mati masuk neraka. Tidak. Beramal dengan ilmu Quran, Al-Quran adalah wajib. Cuma orang tak boleh dapat baca Quran, dia tidak ada dapat pahala sunat membaca Al-Quran.
Mempelajari baca Quran hukumnya adalah fardu kifayah. Membaca Al-Quran adalah sunnah. Apabila nak baca Al-Quran, wajib belajar hukum. Belajar baca Quran, kita kata aku tak apa baca Quran, tak kena pun. Aku ikhlas. Tak boleh begitu. Ikhlas dia kena melalui hukum yang betul. Kita kata aku sembahyang 5 waktu walaupun tak erti aku ikhlas. Ikhlas tidak dikira. Ikhlas kita buat dengan betul. Al-Quran bacaan sunat, tetapi bila nak baca wajib belajar. Sebab kalau baca juga dengan salah, hukumnya haram dan berdosa. Sebab salah. Tempoh kita belajar dan kita baca salah, itu dimaafkan oleh syarak. Sebab apa? Masih belajar salah dimaafkan. Tapi kalau tak belajar, kita baca seorang kita, ngomong pula seorang kita tak pernah belajar untuk meningkatkan ilmu tajwid dan sebagainya, bacaan tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kalau kita tak baca tak berdosa, tapi bila kita baca, wajib kita belajar. Belajar salah, baca salah semasa belajar dimaafkan. Itu antaranya. Sebab itu ilmu yang ada, kita ada apa yang kita guna. Dan seterusnya lagi, antaranya ditanya tentang harta kita. Daripada mana kita boleh dan kepada apa kita belanjakan. Jadi harta ni, kita sebenarnya kerja ni kalau ikut agama tak wajib. Dia adalah wajib nafkah. Kalau kata kita lahir tiba-tiba hayat kita ni jutawan, tak wajib kita kerja. Kita cocok duit ya. Cocok duit bagi anak isteri, cocok duit kerja. Tak payah bagi kerja politeknik. Jadi kerana kita tak ada jalan untuk mendapat rezeki nafkah tadi melalui kerja itu wajib. Yang wajib sebenarnya nafkah bukan kerja. Kalau kita ni lahir anak jutawan, ada 45 juta di dalam bank, tak kerja tak berdosa. Tapi kerana kita nak dapat nafkah tadi melainkan proses kerja, maka kerja itu jadi wajib. Itu maksudnya. Jadi kerja wajib tadi, daripada mana kita bekerja? Sumber mana? Kerja itulah kita nak berkat. Satu kali kita kerja politeknik, tak katalah saya kepada tuan-tuan, termasuk saya. Kita mulia, kita sebagai pensyarah seorang yang mulia. Kita tak nafikan. Dan staf sokong pun sama. Kerja utama di Jabatan Pendidikan bagi ilmu. Sama. Tapi masa yang kita cuat, mulia pada sudut kerja. Masa yang kita cuat itu tak ditanya. Bukan tuan-tuan, saya pun akan ditanya. Saya bercakap bukan kata ustaz komplit. Tidak, saya juga insan yang lemah. Innal insan la yakhlu anil khata' wan nisyan. Kita ni manusia tidak sunyi pada khata', kesalahan, dan juga nisyan, pada perkara yang kita lupa. Kita sentiasa melakukan kesalahan dan lupa. Itu manusia. Jadi kita kerja tempat kita ni bagus. Semua juga imam. Jadi imam itu adalah sunat. Kerja dia mulia. Tetapi tugas dia jadi imam, tiba-tiba saja dia tak pergi, tetap berdosa walaupun kerjaan dia itu mulia. Bila sebut tanggungjawab perlu diutamakan. Contoh begini, contoh kita minta kerja sebagai jaga masjid, dan masjid bagi syarat, awak tidak boleh solat, lima ni bagi dia syarat, solat tidak boleh berjemaah. Awak kena jaga semasa hari datang solat, awak kena tengok kasut, kereta dan sebagainya, sebab pelaku kecurian. Tiba-tiba dia sanggup, dia tengok syarat tu, dia bersetuju. Cuma awak boleh semayang, dia kata selepas solat, orang solat jemaah selesai. Contoh 2.30 dia bagi solat. Jadi di masa orang solat jemaah, dia ikut serta, dia berdosa. Solat sah tetapi berdosa. Sebab masjid dah bagi syarat. Semayang awak kena cover masa orang solat, masjid ni kerap berlaku pencurian. Masa itulah selipar dan sebagainya, motosikal, awak tak boleh semayang. Bukan halang semayang terus, tidak. Awak boleh sembahyang setelah orang selesai. Contoh, lewatkan sikit 2.30. Dia solat ikut jemaah, dia berdosa. Kalau dia nak ikut jemaah, dia kena cari kerja yang tidak disyaratkan sebegitu. Yang kita tak boleh patuh, awak jadi jaga boleh, tapi awak tak boleh sembahyang. Awak boleh sembahyang karan Zuhur, pukul 5 karan. Itu tak wajib. Tak boleh kita patuh. Sebab itulah kita kata antara bertembung, kerja wajib, solat wajib. Kita sanggup, jadi kita sembahyang di awal waktu itu sunat. Bukan kita nak memperlekehkan solat awal waktu, tetapi kerana bidang kerja kita tadi kena jaga di situ, dan kita setuju terima kerja kita, maka kita kena selesaikan kewajipan tu dulu. Selesai tu baru kita
buat kewajipan kepada Allah. Tapi kalau kita sayang, memang kita ni ahli Jumaat tak boleh tinggal, kita carilah kerja yang membolehkan kita solat berjemaah anytime. Ini kita kena tengok kewajipan yang mana. Sama juga tadi kita sebut, mak panggil kita nak buat kerja lain. Jadi kita kata buat kerja lain tu sembahyang lah kata. Mak panggil kita supaya buat segera tolong dia. Kita kata tunggu dulu mak nak sembahyang. Sembahyang tak disah tetapi berdosa. Kena tolong mak dulu. Setelah tolong mak baru kita sembahyang. Itu kewajipan. Ini Islam ni sebab tu orang tengok payah sambil ustaz kerja payah. Lalu kain di kita buat kerja kakak dengan Zahur tak sudah sikit pun dah tinggal. Jadi mencemarkan nama ustaz. Ustaz yang tidak memahami belajar agama, tak memahami. Orang naik gotong royong sikit lagi, masa tu lah kita kata nak ending pukul 2. Dia pun tinggal, 3 orang kumpul apa tinggal nak pergi sembahyang Jumaat. Sedangkan benda ni perlu diselesaikan segera. Dia tinggal. Hak ni kata tak sambil payah ni. Payah buat kerja dengan dia utama sembahyang. Ini yang menyebabkan pencemaran ataupun tercemarnya seorang agamawan. Kita kena tengok yang mana patut didahulukan, yang mana patut kita lewatkan. Sampai jangan tertinggal kewajipan tersebut. Itu antaranya. Jadi antara dia kata rezeki tu daripada mana kita dapat. Dan untuk dapat rezeki, pertama sekali kita kena jaga banyak perkara. Kita duduk di pejabat, bukan nak ingatkan tuan-tuan saja, saya sendiri. Kalau nak potong stek, anak kita tak boleh potong stek. Contoh anak nak masuk, contoh kita kasih hari 2 lagi, anak nak masuklah tahun baru tingkatan 1 mana, kita bawa bandar anak kita nak potong stek IC, nak potong stek orang. Itu kedekatan pejabat. Kita kata dah, kita tengok, kita ganti, tak boleh. Hak kita ganti lebih masa ni, kita seandainya kita rasa tercuai, bukan kecuaian yang disengajakan, bukan. Sebab benda ni akan dipersoalkan. Jangan kita kata ada pay anak mari, ambil lah contoh kita kata wakili. Jangan pay tu pay kerajaan, digunakan untuk kita bekerja. Benda ni remeh, tetapi benda saya kata dah, dia akan tanya tentang umur kita, apa kita guna tadi. Saya ingatkan kepada saya sendiri, bukan kata tuju kepada tuan-tuan. Benda kita tengok remeh. Sedangkan kita kata, dia bagus, kerja dia adalah menyampai ilmu, pensyarah pula, ustaz pula, pensyarah matematik, pensyarah jabatan elektrik, IT dan sebagainya. Kerja itu mulia. Tetapi di dalam kerja kita itu, banyak benda dikira. Bukan kata, kerana kita jadi pensyarah, benda lahir dipandang ringan oleh malaikat. Tidak. Dia akan lihat. Masa kita begitu juga. Kita akan dipersoalkan. Bila tentang umur, kita melibatkan masa. Hati-hati nak guna apa semua sekali untuk kelengkapan anak kita, hati-hati. Saya hanya sekadar menyampai untuk ingat, sebab ini akan dipersoalkan. Kita akan tengok semua daerah ni. Ada Politeknik Bantiau, Muhammad Zulfi Rafi, tengok sekian-sekian. Ni masa Politeknik Kuala Terengganu contohnya. Kita nampak benda tu remeh. Yang kerja kewajipan kerajaan. Yang kita. Sebab tu kalau kita kata tak apalah, kita nak sekali lebih hari ni nak balik lewat, itu seandainya kita bimbang takut kita tercuai. Bukan kita kata aku nak tunggu awal hari ni, kemudian aku tambah hari lain. Bukan. Sebab orang memerlukan kita pada waktu itu. Kita ganti pukul 5 gangan, tak ada dah. Hanya perusahaan kita coba dalam bilik. Orang nak kita pada waktu yang kita ada tu. Kita tambah ni tak ada makna. Siapa nak mari pukul 5? Orang kata office tutup dah. Kita kata kita tambah sikit. Sebab apa? Sebab kita tadi ada cuai. Dia bukan begitu. Islam bukan begitu. Begitu juga zakat. Kita kata bayar zakat lebih lah, takut mana-mana kita termakan benda haram. Dia bukan. Zakat tidak diwajibkan kalau bukan cukup syarat dia. Kalau kita rasa ada terbabak, kita ambil harta-harta yang kita tanpa kita sedari, kita kena banyakkan bersedekah. Bukan dengan zakat. Zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu dalam masa tertentu. Itu zakat. Zakat tak lain. Tapi benda yang kita ambil ni, kita kena ganti dengan sedekah. Sedekah tu kita nak kampung takut mana-mana cuai. Dan saya bukan tuju pada tuan-puan yang kata ustaz pandai bercakap. Bukan. Saya bersedia puan juga. Cuma saya berada di depan, saya ustaz. Dan kebetulan saya boleh bercakap. Tak semua ustaz boleh bercakap. Yang kata apa ustaz tak boleh di depan. Tak semua tu orang boleh anugerahkan bercakap. Boleh bercakap tapi nak speech. Sampai kau kata semua balik Mesir supaya kata kena Ustaz Auni.
Ustaz Uni ni fitnah akhir zaman. Itu adalah kawan saya tu, classmate. Sekolah sekali, sekelah di Mesir sekali. Cuma dia ambil bidang lain, kecek pasal apa fitnah akhir zaman. Saya tak tahu ilmu dia ambil mana, saya tak tahu. Dalam grup kita ada. Itu antara banyak grup-grup Tuhan bagi kelebihan masing-masing. Jadi kita kata tak semua orang, jangan kita anggap bila belajar semua boleh menyampai. Tidak. Itu anugerah lain pula. Anugerah lain pula. Dia kata buat pula dia ni ngaji juga tapi tak boleh menyampai. Sebab tu nak support Ustaz Azhar, berapa ramai mengaji tapi berapa orang boleh jadi macam Ustaz Azhar. Ustaz Azhar dia menyapa, dia suka dengar. Bagi orang suka dengar, dia suka. Tapi kalau kita mengaji dengan Tok Guru, tak sedap dengar. Tok Guru yang alim daripada Ustaz Azhar lagi. Kalau dia mengajar tak sedap. Kita ada teknik penyampaian. Kita ada usul kecintaan, tidak ada menyapa pada suara slow dan je satu level sahaja. Tidak ada tone suara. Sebab ini adalah satu pemberian. Anugerah kepada kita ni adalah tak sama. Itu antaranya. Dan seterusnya dia kata kepada apa kita belanjakan. Kepada apa yang kita belanjakan. Sebab saya tengok tadi, saya kata 10 suku, saya start saya setengah jam. Kita belanja pada apa? Kita kena tengok belanja apa kita belanjakan. Tak salah kita nak belanja kepada apa sekalipun, kita tak salah. Tetapi kalau kita belanja kepada benda sia-sia, maka catatan tidak ada baik kepada kita. Kalau kita catatkan belanjakan kepada benda yang bermanfaat, maka kita akan dapat benda yang bermanfaat untuk kita. Dia benda yang kita belanja bukan pada perkara wajib ni, itu kita belanja pada perkara sunat. Contoh kita kata di akhirat nanti, apabila Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala kepada kita, di situlah menentukan antara kita kalau kita ahli syurga, tempat kita di mana. Di mana tempat kita di syurga? Apabila kita banyak amalan-amalan yang sunat itu mengangkatkan kita di syurga Allah yang paling tinggi. Di situlah di akhirat nanti kalau amalan kita tak banyak dapat masuk syurga. Tetapi sunat tak banyak, kita akan tersiksa. Ulama kata tersiksa bukan kerana azab. Terseksa seumpama gini, offer buat di KTCC, dia kata siapa pergi awal boleh iPhone. Contoh kata, kita pergi lewat boleh apa nama? Boleh Lenovo harga 300. Kita kata baru sekian lebih. Kalau mari sekian awal, awak dapat iPhone tadi. Kita pun rasa, Allah ruginya, menyesal kalau aku tunggu awal pun. Begitu di akhirat. Di akhirat nanti apabila kita tengok seorang masuk syurga level tinggi, kita dapat syurga juga, tapi bukan level tinggi macam orang lain. Di situ dia ruginya. Apa dunia aku tak buat begitu. Tapi kerugian itu bukan lagi boleh dibaiki. Itu antaranya. Yang terakhir untuk hari ini, iaitu tentang tubuh badan kita. Janganlah kita tunggu untuk melakukan kebaikan. Kalau kita tunggu masa iswak untuk melakukan kebaikan, kita akan menjadi penunggu selama-lamanya. Sebab kalau kita kata nanti peceh baru nak ibadat, nak belajar, kita dengar bila peceh, tengok tak apa dengar dah. Nak nulis kita, orang nulis kita nulis pun kena tak jauh gitu. Tengok dekat tak nampak. Dan ibadat masa tua baru nak buat, banyak nikmat kita tak boleh. Masa muda kita boleh bergerak, mendaki dan sebagainya. Masa tua boleh ibadat, kadang-kadang Tuhan tarik dah nikmat kita. Nak sujud pun tak boleh. Nikmat sujud sudah tidak ada. Macam saya pagi ni, tak boleh sujud semayang. Semayang tak boleh rokok gitu. Subhana rabbiyal a'la ya Allah liman hamidah. Sujud sikit. Subhana rabbiyal a'la rabbi fili. Ini belajar, kalau tak belajar aku nak semayang lagu mana gini. Ni tadi tak semayang subuh tadi, saya tak sujud, tak boleh sujud. Pinggang sakit. Ini pun sakit lagi. Sebab tu saya katakan ada ustaz seorang lagi saya tak panggil dari ni. Tapi tak ada ustaz dah. Saya seorang ustaz sini. Jadi masih boleh gagal. Neng udah pakai stokin tadi sakit kaki. Sakit pinggang nak tunduk tadi. Jadi kita kena tengok. Apabila Tuhan tarik tadi, masa tu kita kata tua baru nak ibadat, takut lepas peceh ni waliyadzubillah. Di atas kerusi makan ni pun orang suat dah. Waktu kita risau. Kita nak start, baru kita menyesal. Menyesal di akhir zaman tak apa kita menyesal. Bukannya kita masa kita segar, kita kena ada rasa takut. Seolah ibadat kita buat ni seolah supaya tak sah. Bukan kata tak sah. Jadi kita akan tambah lagi takut tak sah. Tetapi apabila kita dah terlantar, ibadat tak boleh buat dah, itu kita kena banyak pengharapan. Islam dia ada rasa takut dan dia ada pengharapan. Bila masa kita tak boleh buat, kita pengharapan. Mudah-mudahan
kecuali kita masa lalu Tuhan ampunkan. Harap, ada harap. Tapi kalau kita harap masuk syurga, dia panggil betul. Panggil betul lah macam kita. Lah tak kerja, aku tak apa, tak kerja yang aku kaya. Betul lah jadi. Tak ada betul. Kalau kita masa sekat ibadah, tak apa, Tuhan masuk syurga, segar aku tak ibadah. Jadi betul tu dosa besar. Sebab tu masa kita segar, walaupun kaya kita usah. Mana tahu takut ayah aku yang timur beli ke, dia tak ada harta, aku masih ada. Kita masih rasa takut. Mana ibadat begitu juga. Tetapi bila benda tu tak boleh buat apa dah, kita bila ada tempat apa, kerja pun tak ada, kita akan mudah-mudahan tahu Allah gerakkan seorang hamba Allah, bagi rezeki kepada aku, sedekah kepada aku, sial kepada aku, ataupun nak belanja pergi hospital aku, kita ada pengharapan. Masa sekarang tak ada pengharapan itu. Dia jadi betul. Dengan dia panggil betul tahu tak? Betul. Go. Saya kan kau tadi tak masuk. Tak masuk bahasa katakan itu. Betul ni jadi sombong, bodoh sombong. Belakok bagi dia lah. Dia tak. Itulah dalam kehidupan begitulah. Saya sampaikan ini bukan untuk tuan-tuan saja, adalah untuk ingat saya juga. Kehidupan kita semakin hari semakin meningkat. Dan mudah-mudahan Allah SWT menganugerahkan kepada kita semua syurga. Jadi setakat itu sajalah untuk kita pada pagi ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.